Baik Azam, Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 hari kedua menyaksikan dua lagi rang undang-undang diluluskan sidang Dewan. Ia melibatkan rang undang-undang RUU Enactment Peruntukan Diraja Pindaan 2022 dan Enactment Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022. Ketika membentangkan RUU ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata ia bertujuan meminda jadual kepada Enactment Peruntukan Diraja 1963 bagi menaikkan saraan peribadi yang di-Pertuan Negeri daripada RM215,280 setahun kepada RM301,392 setahun. Enactment tersebut mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. Sementara itu, bagi Enactment Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 yang mendapat bantahan daripada dua wakil pembangkang, bagaimanapun turut diluluskan selepas mendapat majoriti semua ahli Dewan. Kali terakhir, enactment ini dipinda bagi menyemak semula saraan ahli-ahli Dewan Undangan dan Anggota Pentadbiran adalah pada 2015. Kerajaan negeri akan memperluas sumber dan meningkatkan hasil negeri menerusi kutipan cukai. Bagi tujuan itu, dua lagi produk petroleum akan dikenakan cukai jualan negeri berkuat kuasa 1 Ogos iaitu amonia dan urea. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu, Menteri Kewangan II Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memberitahu hasil cukai kedua-dua produk ini menyumbang RM46 juta. Sesungguhnya kerajaan negeri sentiasa memastikan kutipan hasil negeri bukan sahaja kokoh, tapi juga dioptimumkan untuk menyumbang ke arah pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh itu, kerajaan memandang serius bukan sahaja ke atas pungutan cukai jualan produk petroleum, tetapi juga ke atas semua jenis produk yang dikenakan cukai jualan negeri. Datuk Masidi menegaskan tindakan akan diambil menerusi semua hak perlembagaan dan perundangan untuk mendapatkan semula cukai jualan negeri yang tertunggak demi menjaga kedaulatan negeri. Pelbagai langkah diambil Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bagi mengatasi kesan inflasi dan kenaikan harga barang yang membebankan. Satu jawatankuasa ad hoc juga ditubuhkan bersama KP dan HEP dan MAFI untuk mencari mekanisme penyelesaian. Pelaksanaan Ops Pasar, Ops Menu dan Ops Catut di seluruh negeri bagi menangani isu kenaikan harga barang tertentu. Saya dengan ini menyeru para pengguna untuk menggunakan hak pengguna mereka dalam mendepani kemungkinan kenaikan harga barang yang tidak munasabah. Datuk Syah Helmi menjawab soalan yang diajukan Adun Senalang Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal dalam persidangan Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Syah Helmi memaklumkan Sabah juga akan menerima tambahan kuota minyak masak paket sekilogram sebanyak 5,661 metrik tan sebulan selain usaha mengeluarkan minyak masak jenama Sayang sebelum hujung tahun bagi menambah bekalan minyak masak di pasaran. Tindakan proaktif terus dilaksana Jabatan Air bagi mengatasi krisis bekalan air di Sabah. Ia termasuklah mengadakan perbincangan secara komprehensif serta mengadakan bengkel dan kajian hala tuju air Sabah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaradin berkata, terbaru kerajaan telah meluluskan kertas Kabinet Cadangan hala tuju perkhidmatan bekalan air negeri Sabah. Bulan Mac yang lalu, Kabinet telah meluluskan dan sekarang ini konsultan bertauliah sedang kita pilih, lantik untuk membuat kajian seterusnya. Sebab kita mau puas hati di mana puncak-puncak air ini tidak boleh dideliver kepada rakyat. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri, Datuk Bong turut memaklumkan kementeriannya kini merangka draft dokumen tender projek bekalan air luar bandar bagi kampung Bangingot, Sri Hak dan Telibas di Tunku Lahad Datu. Proses perolehan dijangka dilakukan tahun ini manakala pembinaan dilaksanakan tahun depan. Sementara itu, kawasan yang tidak tersenarai seperti Kampung Tambisan, Simuning dan Mundas akan dicadangkan dalam rolling plan keempat RMK 12.
Penilaian Taman Kinabalu untuk pengiktirafan sebagai UNESCO Global Geopark kini dijalankan melibatkan 3 daerah iaitu Ranau, Kota Belud dan Kota Marudu dengan Taman Kinabalu sebagai lokasi terasnya. Sesi penilaian berlangsung 5 hari oleh 2 penilai dilantik UNESCO. Tapak pertama yang kita kunjungi ialah Taman Kinabalu sebagai satu kawasan teras ataupun core area bagi Kinabalu Geopark ini. Selepas ini kita akan berkunjung ke kampung-kampung seperti Kampung Kiau Nulu dan demikian juga kampung di daerah-daerah Kota Belud dan juga kampung-kampung di daerah Kota Marudu sebelum kita berkunjung semula ke Poring di daerah Ranau, Kompleks Sukan Ranau itu sendiri. Di hari yang kelima iaitu pada 21 hari bulan Julai ini kita akan berkumpul semula dan membuat perbincangan mengenai hasil-hasil penilaian untuk penyelarasan bagaimana penilaian itu akan dilakukan selanjutnya. Beliau memberitahu media ketika ditemui dalam sesi penilaian di Taman Kinabalu Ranau. Menurut Dr. McLaren, pengiktirafan ini bukan hanya menyentuh mengenai pemuliharaan, malah turut merangkumi manfaat sosioekonomi kepada penduduk setempat menerusi sektor pelancongan. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama